Hai, Assalamualaikum murid-murid tahun 5 Nilam. Apa khabar kamu hari ini? Teacher harapkan semuanya sihat-sihat belaka. Okey, jom baca doa belajar. Murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang satu tajuk baru. Ini adalah ada kesinambungan dengan tajuk kita yang lepas-lepas. Di bawah tajuk tumbuhan juga. Jadi, sebelum kita buat nota ni, teacher nak kamu buka buku teks muka surat 104, 105, 106. Ini kita nak rujuk ya. 107, 108. Hari ini teacher rasa macam banyak sikit nota yang perlu kamu salin. Tapi sambil kamu dengar penerangan teacher dan kamu salin nota ni, teacher nak kamu fokus sambil-sambil buka buku teks. Ini nak tambahkan lagi kefahaman kamu untuk tajuk ni. Pencarian biji benih atau buah. Apa maksud pencarian biji benih atau buah? Teacher tahu. Biji benih kamu tahu. Selalu kita nak tanam guna biji benih. Dan kalau kita belajar yang darjah berapa? Teacher tak ingat darjah 3. Tak silap teacher darjah 3. Pembiakan tumbuh-tumbuhan. Ada tumbuh-tumbuhan yang dibiakkan melalui biji benih. Dan kebanyakannya adalah pokok yang mengeluarkan buah. Betul tak? Seperti pokok rambutan, pokok mangga. Ada biji dalamnya kan? Pokok durian. Itu biji benih. Kalau buah, buah lah, the whole things of fruit tu lah. Okey? Bila kita cakap pencarian, maksudnya sebarkan. Dalam tajuk ni, bagaimana biji benih itu disebarkan. Itu maksud pencarian. Ini istilah yang khusus untuk biji benih disebarkan, itu pencarian. Okey? Kita baca satu persatu. Sambil kamu salin dan fokus penerangan teacher. Tajuk ni sebenarnya menarik ya murid-murid. Teacher risau sebenarnya kamu tak faham. Kalau tak faham, nanti boleh PM teacher ya. Okey, 1. Tumbuhan memencarkan biji benih dan buah melalui berbagai cara. Ini maksudnya tumbuhan yang dibiakkan khas melalui biji benih ataupun buah. Kalau dulu buah tu, sebenarnya buah tu terlalu besar untuk kita istilahkannya sebagai biji benih. Maksudnya tumbuhan yang boleh ditanam melalui buah. Itu. Okey. 2. Ini adalah memastikan kemandirian spesiesnya. Sekiranya sebelum ni kita belajar ciri-ciri khas tumbuh-tumbuhan untuk memastikan kemandirian spesiesnya, ini juga ada salah satu cara tumbuhan memastikan kemandirian spesiesnya. Kemandirian spesies maksudnya keupayaan hidupan itu untuk terus hidup. Okey, maksudnya induk ni nak memastikan anak pokoknya sentiasa ada dan spesiesnya sentiasa ada, tidak pupus ataupun tidak diancam kepupusan. Poin ketiga. Biji benih atau buah dapat tumbuh dengan baik jika dipencarkan jauh dari pokok induk kerana persaingan untuk mendapatkan keperluan asas dikurangkan. Itu adalah faktor utama mengapa biji benih atau buah perlu dipencarkan jauh daripada induk supaya tidak ada persaingan untuk mendapatkan keperluan asas. Seperti kita tahu, keperluan asas untuk tumbuh-tumbuhan adalah cahaya matahari, air dan udara. Dan ada faktor yang menambahkan lagi kesuburan satu pokok, iaitu nutrien.
Ini nak mengelakkan ada persaingan lah untuk mendapatkan keperluan asas ni. Supaya biji benih itu boleh bertumbuh menjadi anak pokok yang lebih subur. Okey, cara yang pertama adalah melalui angin. Maksudnya, tumbuh-tumbuhan ini menggunakan angin sebagai ejen untuk sebarkan biji benihnya. Faham tak? Angin ni bukan udara. Kalau teacher sebut angin, maksudnya udara yang bertiup lah. Kalau cakap udara macam tak ada rasa apa-apa. Bila sebut angin, kita rasa angin itu bertiup dan ia mampu untuk menerbangkan sesuatu. Kalau di sini konsepnya biji benih. Okey? Tapi angin ni tak bolehlah nak menerbangkan buah. Besar buah tu kan, biji benih boleh. Namun begitu, ia bergantung juga kepada ciri-ciri biji benih tu. Bukan semua biji benih boleh disebarkan atau boleh dipencarkan oleh angin. Ciri-cirinya perlulah kecil, ringan, berbulu halus, nipis, struktur bersayap. Kecil, ringan ni penting untuk ia diterbangkan. Kalau berat dan besar, macam mana angin nak terbangkan dia? Betul tak? Berbulu halus juga. Nipis, pipih lah maksudnya. Kan? Dan struktur bersayap. Contoh buah angsana. Ini buah angsana. Pernah tengok tak? Ia nipis ya, nipis dan ringan. Maka ia boleh diterbangkan oleh angin. Sorry ya. Yang kedua, biji meranti. Ini biji meranti mempunyai struktur bersayap. Biji meranti ini juga ringan. Dan ia, kalau kamu tengok partikel ke atas tu, ia seperti kipas. Jadi kita ambil kira ia mempunyai struktur bersayap. Seperti juga buah angsana. Teacher rasa biji meranti ni mungkin kamu jarang jumpa. Tapi buah angsana ni teacher selalu jumpa kat sini. Okey, tengok yang kedua. Cara kedua adalah melalui air. Maksudnya, air menjadi ejen untuk pencarkan biji benih ni ataupun buah. Namun begitu, ciri-ciri yang ada pada biji benih perlulah berkulit, kulit berlilin, sabut yang berongga. Penting kulitnya berlilin tu kerana lagi teacher kan. Kulit berlilin tu ia jadi kalis air. Bila kalis air, ia tidak menyerap air, maka ia boleh terapung di permukaan. Sebab kalau ia tak berkulit berlilin, kulitnya boleh menyerap air, nanti bila diserap air dia jadi berat. Makin lama dia jadi tenggelam. Sabut yang berongga pula. Berongga adalah salah satu faktor untuk membolehkan ia terapung. Macam pelampung, pelampung ada rongga udara, maka boleh terapung. Okey? Contohnya buah kelapa. Buah kelapa kulitnya berlilin. Kamu tahu tak kulit berlilin macam mana? Ia macam ada licin. Kalau letak air tu orang cakap lalu je. Sabut, yes, ia bersabut dan berongga. Rongga tu tengah tu, yang bila kamu potong, keluar air kan? Air kelapa. Bukannya air kelapa itu adalah air ejen pencaranya, tak. Airnya menunjukkan kawasan tu ada rongga. Okay? Dan air tu tidak memenuhi semua ruang ya. Dia ada rongga. Dan juga buah teratai. Teacher sebenarnya nak letak gambar buah teratai yang sebetulnya kat situ. Tapi teacher takut ada sesetengah kamu yang tak boleh tengok. Ada satu fobia yang dia tak boleh tengok bintik-bintik tu. Jadi teacher pun ambil lah gambar yang macam kartun sikit. Kamu tahu kan buah teratai tu. Dia yang kita picit keluar kacang tu. Situ dia ada rongga. Kadang-kadang orang cakap apa, satu lagi akar, panggil akar teratai. Dia ada rongga, ada lubang-lubang. Tapi teacher nak cerita pasal buah teratai ni. Okay. Next adalah
Ketiga adalah pencarian biji benih melalui haiwan dan manusia. Macam mana manusia ada dalam cerita ni? Okey. Ciri-ciri biji benih atau buah yang boleh disebarkan oleh haiwan dan manusia adalah mestilah buahnya boleh dimakan. Sebab haiwan dan manusia makan. Dimakan buah tu, biji benihnya baling. Okey, faham kan? Itu maksudnya. Kita tak semestinya kita ambil buah tu dekat pokoknya kita makan di situ juga. Betul tak? Kadang-kadang kita makan biji benih, kita balik rumah, kita tanam kat rumah kita. Kalau haiwan pun begitu juga. Dia makan, dia baling nanti biji benih tu kat mana-mana. Jadi disebarkan jauh daripada induk. Warna buah yang menarik. Ini penting untuk menarik perhatian haiwan. Dan bau yang harum. Contoh isi buah yang boleh dimakan dengan warna buah yang menarik itu macam rambutan merah, kuning. Menarik warnanya kan? Dan ciri buah yang berbau harum ni teacher rasa banyak. Buah berbau harum, tapi teacher bagi contoh durian. Orang yang tak suka durian dia kata baunya tak harum. Sebenarnya bau durian tu menarik perhatian haiwan untuk memakannya. Okey. Dan ini ada lagi ni. Melalui haiwan dan manusia juga. Tadi cerita pasal biji benih atau buah tu boleh dimakan. Ini cirinya berbeza sedikit. Kecil, ringan, bercangkuk. Bila kita cakap kecil, ringan, bercangkuk, maksudnya ia disebarkan melalui, bukan makan lah. Maksudnya melekat pada bulu haiwan itu, ataupun melekat, kalau manusia melekat dekat seluar ke dekat baju kamu ke, seperti biji benih pepulut. Kamu tahu tak biji pepulut ni? Kadang-kadang orang panggil dia kelulut. Macam bentuk durian kecil. Dan kalau durian itu rambut kan, dia punya rambut dia macam bercangkuk. Sebab tu dah dia boleh melekat dekat stoking kamu, dekat baju, dekat seluar. Sama juga kalau haiwan melalui kat dia boleh melekat dekat bulu kucing tu ke, bulu kalau anjing lah, kerbau ke lembu ke yang ada bulu tu. Dan juga teacher ramai tahu ni kemuncup. Kat Padang ada kan? Dia ada satu bawah dia tu macam cangkuk tau. Sebab tu dia boleh melekat dekat seluar dengan kain kamu. Dan perlulah ringan dan kecil. Selalunya yang melekat dekat kain baju tu sebab dia ringan lah. Kalau berat, kamu mesti sedar kan? Alright. Dan melalui mekanisme letupan. Macam mana mekanisme letupan? Kamu boleh bayang tak? Dia meletup. Biji benih tu meletup. Pop, meletup. Jadi biji benih tu perlulah lengai yang mengering. Lengai merekah. Apa itu lengai? Lengai ialah kulit biji benih yang keras yang akan memecah apabila ia matang. Maksudnya bila sampai masa dia dah kering, dah matang, dia pecah. Dia pop. Dia pop, meletup. Jadi biji benih di dalam dia akan terbang. Bukan terbang lah, tercampak. Yes, tercampak. Contohnya macam biji benih keembung, pokok keembung. Ada tak kat rumah kamu pokok bunga tu kecil? Dia tak tinggi pokoknya. Paras-paras betis kamu je. Dia macam ada satu kelongsong. Dia bukan bunga tau. Dia punya simpan biji benih tu dalam macam kelongsong. Teacher tunjuk ni mungkin tak apa nampak sangat. Teacher cari juga gambar yang besar tapi macam tak jumpa. Guna kaca bendi. Nampak tak biji benih dalam tu? Sebenarnya biji benih, kaca bendi ni bila sampai, janganlah kamu ambil yang muda. Bila muda dia tak jadilah pula lengai mengering dan merekah. Bila ia tua, dia kan kalau kamu perasan, kaca bendi tu kan kita boleh macam tarik macam kulit pisang kan. Maksudnya dia pop, macam meletup itulah. Dia mengekah itu. Dan dia akan mencampakkan biji benihnya. Tapi kalau biji benih kita tak sempat pun tunggu dia merekah. Kadang-kadang mak awak pun ambil dah tua, tak sempat dia merekah pun. Mak kamu ambil yang tua tu kak, pecahkan sendiri, ambil biji benihnya kan.
Okey, itu aja ni. Teacher nak jom kita buat bukan ulang kaji lah, test power sikit. Okey. Pada pendapat kamu, dandelion ataupun kita panggil apa? Bunga lalang ni. Cantik dandelion ni. Apakah ejen yang memencarkan biji benih dandelion ni? Apa? Ia mempunyai bulu halus, maka ia ringan, ia kecil. Maka ia disebarkan atau dipencarkan oleh angin. Melalui angin. Okey, buah manggis. Oleh kerana bijinya ataupun isinya boleh dimakan. Manggis wangi tak? Tapi warna dia menarik kan? Maka ia dipencarkan oleh haiwan dan juga manusia. Ni menarik. Buah nipah. Kamu pernah nampak tak buah nipah? Teacher pernah makan buah nipahnya, isinya seperti kelapa. Dan dia macam, kamu tahu buah kabung kan? Dia besar sikit pada buah kabung tu. Takkanlah sama. Macam teacher pula confused. Rasanya macam buah rambutan. Bohong pula teacher. Rasanya macam buah kelapa. Dan ia disebarkan melalui air. Sebab buah nipah ni tumbuh di kawasan yang berpaya, yang ada air. Jadi, ia disebarkan melalui air. Okey? Dan, ini buah getah. Pernah tengok tak buah getah? Siapa yang pernah tengok, pernah main buah getah? Ada ke? Teacher rasa zaman sekarang ni susahlah nak jumpa main buah getah. Zaman teacher dulu memang buah getah ni salah satu permainan kami lah. Jadi tengok ya, yang tepi dia tu ada lengai ya. Buah getah tu yang kecil-kecil yang bulat tu. Yang kat luarnya kita panggil lengai. Kalau teacher sebut lengai, tahulah kan melalui mekanisme letupan. Okey? Itulah cakap tajuk ni sikit saja. Jom kita tengok video kejap. Okey, jadi tugasan kamu adalah membuat nota sains yang teacher tunjuk tadilah. Okey, sila buat dengan tulisan kemas dan bersih. Teacher rasa sampai ini saja pembelajaran kita hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.